Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kita sekali lagi pada pagi ini secara live. Alhamdulillah, semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat kehendaknya. Baik, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi berpeluang untuk hidup pada hari ini, untuk menghirup udara pada hari ini. Dan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasalah lebih kurang pukul 7 ataupun 7 lebih sikit tu, selepas subuh lah kita akan adakan bacaan ataupun bacaan Al-Quran, yang mana pagi ini kita akan sambung kembali masih lagi dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran, ayat pagi ini kita akan baca ayat 90 hingga 92 lah. Sekali lagi, pagi ini kita akan baca surah Ali Imran ayat 90 hingga 92, muka surat 61 dan 62 lah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang ada kelapangan masa, yang ada kita kata masa lapang lah, boleh sama-sama kita join sekali, kita semak, kita baca sama-sama. Baik, baik, supaya bacaan kita semakin hari semakin baik dari sebelum ini, insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi seperti biasalah, sebelum kita mulakan membaca ayat 90 hingga 92 surah Ali Imran pada muka surat 61 dan 62, jadi terlebih baiklah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين آمين. Baik, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan sekalian, marilah sama-sama kita tengok pada ayat 90 hingga 92 surah Ali Imran, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Okey, kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Baik, sekali lagi insya-Allah. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. إن
الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, sadaqallahu azim. Tuan-tuan dan puan sekalian, okey, setelah pun selesai kita baca ayat ni 90, bermula ayat 90 hingga 92. Surah Ali Imran, muka surat 60 1 dan 62 lah. Baik. InsyaAllah kemudian kita tengoklah sikit sebanyak hukum tajwid ataupun cara bacaan cara bacaan yang terdapat pada ayat tersebut, insya-Allah. Mudah-mudahan bacaan kita hari semakin hari dari semasa ke semasa insya-Allah dapat diperbaiki yang mana kurang dapat diperbaiki insya-Allah. Dan program ini boleh juga kita panggil tahsinul Quran mengelokkan bacaan Al-Quran. Baik, yang pertama sekali innalladzi nun syaddah, inna ni nun syaddah. Pastikan dengung 2 harakat. Sebab ramai terutama sekali pelajar sajalah, pelajar saja yang kadang-kadang budak-budak sekolah tu. Kadang baca tu laju sangat, tak ada nak dengung. Innalladzi dia kena dengung. Innalladzi, dengung tu, bagi dengung di hidung kita tu. Cukup 2 harakat. Cara bacaan dia, lidah kita, hujung lidah tu tekan tempat nun tu. Tekan di situ dan keluarkan bunyi dengung di hidung. Bagi cukup 2 harakat barulah ke kalimah seterusnya. Ni kadang-kadang baru tak ada apa, tak ada nak singgah kata kita. Innalladzi cepat sangat baca cepat sangat pun masalah agak. Kalau cepat kalau kena gaya tak apa. Ni masalah cepat tak kena gaya. Dengung harakat pun tak cukup. Pastikan cukup 2 harakat. Wajib al-ghannah, wajib dia dengung. Tiap-tiap nun syaddah ataupun mim syaddah yang kita jumpa dalam Quran, dengung 2 harakat. Hukum dia wajib al-ghannah. Innalladzi, baik, perkataan alladzi ni dia termasuk dalam alif lam syamsyah ni. Yang ni kalau kita di sini nak cam dia susah sikit. Dia tak selalunya kalau alif lam syamsyah selepas hamzah wasal di atas lam itu tidak ada syaddah, tidak ada sukun. Dan selepas itu ada syaddah. Tapi di sini di atas lam ada syaddah kan. Kita tak nampak yang mana di atas lam tak ada sukun tu. Tapi kalau kita tengok di sini, lam ni asal dia ada 2 lah. Asal dia ada 2. Tahu mana ada 2, dia ada syaddah. Syaddah ni menunjukkan kata huruf tu asal ada 2. Jadi lam yang pertama tu tidak ada sukun lah. Lam yang pertama itu tidak ada sukun. Itulah. Kalau kita tengok di sini memang tak nampak apa mana kata lam tak ada sukun tu. Kita tengok di syaddah itu sendiri menunjukkan kata lam itu asal dia ada 2. Jadi hak pertama tu tidak bersukun lah. Jadi alladzi ni alif lam syamsyah hukumnya. Innalladzi, tu. Kemudian hamzah wasal ni gugur lah.
Hamzah wasal ni kaedah dia apabila dia berada di tengah digugurkan bacaan dia. Jangan baca inna alladhi. Salah. Baik, kemudian zi dua harakah mat asli, ya mat sebelum kasrah. Nakafaru, nakafaru, na makhraj ada di mana huruf nun. Saya dah ajak dah dekat Iqra tu. Masa pelajaran Iqra malam tu saya dah ajak dah. Tunjuk siap, tunjuk gambar rajah lagi. Dan petang tu pun saya tunjuk dah tu makhraj nun di mana. Langit keras nah. Hujung lidah tekan langit keras. Nakafaru, kena ingat makhraj nah, kena ingat makhraj. Nakafaru, huruf kaf di mana makhraj dah. Tunjuk dah. Tunjuk gambar, tunjuk dah. Iqra, pengajar Iqra pun dah tunjuk dah. Ulang kaji tahsin tajwid pun tunjuk dah makhraj kaf di mana. Di bahagian pangkal lidah dekat sebelah dengan qaf. Cuma kaf ini nipis sifat dah. Ka. Innal ladzina kafaru. Kafaru, fa. Fa pun dah tunjuk dah makhraj di mana? Hujung gigi hujung gigi kecip atas sentuh perut bibir bawah. Dan kafaru, ra dhammah, ra tebal, ra tafkhim. Ru dua harakah mad asli, waw sebelumnya dhammah, kemudian selepas waw tu ada alif ziyadah, harfu ziyadah. Alif yang berbulat kecil ya. Harfu ziyadah tidak dibaca ketika wasal ataupun ketika waqaf, tak baca. Abaikan. Kemudian kafaru ba'da huruf ain, ba yang pertama ba bibir, ain tengah halkum, ba'da ain tengah halkum, huruf dal hujung lidah tekan belakang gigi kacik atas, ba'da ima, i dua harakah mat badal, iaitu bertemunya hamzah dengan huruf mat di awal kalimah. Ima, ma dua harakah mat asli, alif kecil, alif saghirah sebelumnya fathah. Nihim thum, ha simple, makhrajnya di pangkal halqum di bawah ni, bawah halqum ni. Satu tempat dengan hamzah. Imanihim thum, mim sukun bertemu dengan tha. Hukumnya adalah izhar syafawi, bahagian mim mati. Bacaan wajib kita jelaskan mim sukun tersebut. Rapatkan bibir sekejap sahaja. Imanihim thum. Baik. Tha, hujung lidah dikeluarkan sedikit, manakala hujung gigi kecip atas sentuh hujung lidah tersebut. Thum. Kemudian mim syadah, macam tadilah. Dia sama macam nun syadah ni, hukum dah wajibal ghannah, dengung dua harakah. Kalau mim, rapatkan bibir lah. Thum, dan dengung di hidung dua harakah. Pastikan dengung tu cukup dua harakah. Thummazdadu. Hamzah wasal ni gugurkan bacaan dia sebab dia berada di tengah. Jangan baca dah. Summazda, huruf zai, makhraj dia di mana? Tunjuk dah itu. Hujung lidah tekan belakang gigi kecil bawah. Dan jelaskan sifat sofir, desiran yang ada pada zai. Thummazdadu, dadu harakah mat asli. Alif sebelumnya fathah, du mat asli juga. Waw sebelumnya dhammah. Kemudian ada harfu ziyadah, alif bulatan kecil, abaikan. Kemudian kufral, matikan fa tu betul-betul. Dan ada angin yang keluar sebab dia bersifat hams. Fa juga bersifat hams. Lepaskan nafas. Kemudian ra fathatain, ra tebal, ra tafkhim. Kemudian tanwin fathatain tidak selari bertemu dengan lam. Idgham bila gunah, memasukkan tanpa dengung. Iaitu kita masukkan tanwin ke dalam lam tanpa ada bunyi dengung. Jangan dengung lah. Masuk terus. Di sini juga dipanggil idgham kamil. Masuk tu secara sempurna. Tanwin masuk ke dalam lam secara sempurna. Iaitu makhraj nun dan juga sifat tu semua masuk dalam lam. Sekiranya tak bunyi terus tanwin tersebut. Kufral lang. Baik. Kemudian nun kosong bertemu ta. Nun kosong ataupun nun mati bertemu ta, hukumnya ikhfa hakiki. Apa maksud ikhfa hakiki? Sembunyikan. Hakiki itu hakikat yang sebenar. Sembunyikan
Sembunyikan nun mati ini, bunyi dia tu sembunyikan di sisi ta. Sembunyikan di sisi ta. Lang, lang, dan dengung lah. Ikhfa ni hukum dia dengung 2 harakah. Dengung di hidung kita. Lang tuq, tuq, huruf qaf sukun berada di tengah dipanggil qalqalah. Qalqalah sughra, iaitu lantunan yang kecil, lantunan yang perlahan. Kita lantunkan huruf qaf itu secara perlahan. Lang tuq, tuq. Kemudian tuqbala, tuqbala, bala. La, ba bibir, la. Huruf lam di hujung lidah pada langit keras. Tuqbala taubatuhum, tau. Waw sukun, kita belajar dah pada iqra tu, dia mestilah dipendekkan, bacaan dia pendek. Bacaan dia pendek, tau. Iaitu waw sukun sebelumnya baris atas kita panggil lin. Bacaan lin, lembut. Lin maknanya lembut. Taubatuhum, taubatuhum. Ta dengan ha itu kena muncung bibir mengisyaratkan baris dhammah. Setiap huruf yang baris dhammah kena muncung bibir. Taubatuhum wa ula, mim sukun bertemu dengan waw. Izhar syafawi, bahagian mim mati. Mesti jelaskan mim sukun itu. Cara dia rapatkan bibir sekejap sahaja. Taubatuhum wa ula, waw bibir, waw huruf tempat dia di bibir waw. Wa ula, baik, ada bulatan kecil di atas waw itu dipanggil harfuz ziyadah. Jadi huruf itu hanya huruf tambahan, tidak dibaca. U tu jangan panjang lah. U tu jangan panjang sebab waw tu harfuz ziyadah lah. Jadi baca pendek kat situ. Wa ula, la panjang. La tu panjang. 4 atau 5 harakah wajib muttasil, iaitu pertemuan huruf mat dengan hamzah dalam satu kalimah. Wa ulaika humudda. Wa ulaika humudda. Masuk terus kepada huruf dad. Di sini dipanggil alif lam syamsyah, iaitu selepas hamzah wasal di atas lam tidak ada sukun, selepas dia ada syaddah. Jadi bacaan terus kita masuk kepada huruf yang bersyaddah tersebut, iaitu dad. Humuddallun. Baik, dad makhraj dia di sepanjang tepi lidah. Saya tunjuk dah makhraj dia pada pelajaran iqra dan juga tahsin tajwid itu. Tunjuk dah gambar dah. Di sepanjang tepi lidah bermula daripada pangkal lidah ke hujung lidah ke makhraj lam tu lah. Sama ada kanan atau kiri, diangkat lidah itu dan bahagian tepi lidah itu dihimpitkan, dirapatkan ke beberapa batang gigi geraham atas, kanan atau kiri. Walam dha, dan huruf dad ini sifat dia istitalah berpanjangan makhraj dia tu di sepanjang tepi lidah. Walam pastikan sebutan dia panjang sikit. Kemudian dot ini dirapatkan betul-betul lah di bahagian tepi lidah tu. Sebab itulah mulut kita jadi herat sikit bila kita sebut dad. Baik, di sini dha panjang 6 harakat, wajib panjang 6 harakat. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, kerana di sini hukum dia mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Macam mana nak kenal dia? Selepas huruf mad ada huruf yang bersyaddah. Di sini selepas halimat ada huruf bersyaddah iaitu lam. Maka mad lazim kalimi musaqqal panjang 6 harakah. Dan lun, lun ni mad arid li sukun 2, 4 ataupun 6 harakah. 2, 4 ataupun 6 harakah hukum mad arid li sukun. Macam mana nak kena mad arid li sukun? Kita waqaf pada huruf yang terakhir sebelum dia ada huruf mad. Di sini kita waqaf pada huruf nun, iaitu yang terakhir sebelum dia ada waw mad. Tu cara nak kenal dah. Okey, seterusnya innal ladzi, sama dah hukum ni sama macam tadi, wajib ghanah. Inna tu nun syaddah. Alladzi ni alif lam qamariyah juga termasuk. Alladzi zi 2 harakah mad asli. Nakafaru,
Ru dua harakah mat asli, ru ra dhammah ra tebal. Kemudian ada harfu ziyadah tidak dibaca, abaikan. Wa ma tu, wa ma dua harakah mat asli, tu dua harakah mat asli. Wa hum kuffa, wa hum jelaskan mim sukun tu kerana bertemunya mim sukun dengan kaf, izhar syafawi. Wa hum kuffarun, kuffa tekan pada fa ada syaddah, tekan pada fa ada syaddah. Kuffa, fa dua harakah asli. Kemudian ra dhamatain, ra dhamatain dipanggil ra tebal, ra tafkhim. Kuffarun, rung, dhamatain bertemu dengan fa. Ikhfa hakiki, ikhfa hakiki. Sembunyikan bunyi tanwin di sisi fa, sembunyikan. Kuffarun, dengung dua harakah. Kuffarun falai, nun mati, nun kosong bertemu dengan ya. Nun mati, nun kosong bertemu dengan ya. Hukum dia idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah, iaitu kita masukkan nun mati ini, nun kosong ini ke dalam ya serta dengung dua harakah. Falai qaf sukun berada di tengah dipanggil qalqalah sughra, iaitu lantunan yang kecil, lantunan yang perlahan. Falan yuqbala min, nun sukun bertemu dengan hamzah. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Kita panggil hukum izhar halqi. Izhar halqi. Jelaskan nun sukun tersebut. Maknanya hujung lidah tu tekan makhraj nun sebentar sahaja. Min ahadihim, jelaskan nun tu. Min ahadihim, ha pedas dengan halkum. Pastikan boleh bedah ha pedas dengan hal simpul. Ahadihim, him, mim mati, mim kosong bertemu dengan mim berbaris. Maknanya mim mati bertemu dengan mim lah. Hukum dia idgham. Idgham mislain, idgham mislain. Itu masukkan mim yang mati ini, yang kosong ini ke dalam mim yang kedua. Masukkan serta dengunglah di sini. Min ahadihim, rapatkan bibir dan dengung di hidung sekadar dua harakah. Kemudian di sini juga kita panggil idgham kamil, iaitu kita masukkan makhraj dan juga sifat mim yang pertama secara keseluruhan masuk ke dalam mim yang kedua. Itulah dimaksudkan dengan idgham kamil. Kemudian mil jelaskan lam sukun, hujung lidah tekan makhraj lam pada lalang keras. Alif lam qamarah, iaitu selepas hamzah wasal ada lam yang sukun. Maka jelaskan lam sukun tersebut. Ra sukun sebelumnya bagi atas dipanggil ra tebal. Tebal dengan salah lah. Ramai baca dia kena jangan rahang bawah tu jangan lebarkan, jangan senyum. Tebal. Mil'ul ardi. Di huruf dad tebal lah. Tak kira lah bagi atas ke, bagi dhammah ke, bagi kasrah ke, tebal lah. Di, kerana dad bersifat dengan isti'la, iaitu terangkat pangkal lidah, dan bersifat dengan itbaq, menghimpit tengah lidah dengan lilit keras. Itu antara sifat dia lah. Maka sebutan dia tebal. Fil mil'ul ardi. Makhraj dia di bahagian tepi lidah tu. Saya dah beritahu tadi. Dihimpitkan ke gigi geraham. Ardi zahaban. Za. Hujung lidah dikeluarkan sedikit. Satu tempat dengan za. Hujung lidah dikeluarkan sedikit. Zahaban. Fathatain tidak selari bertemu waw. Idgham ma'al gunnah. Masukkan fathatain ke dalam waw serta dengung dua harakah. Zahaban wala wif tadabih. Wala wif. Wif terus masuk kepada fa sukun. Hamzah wasal tu kita gugurkan pada bacaan. Wala wif, jelaskan sifat hams, iaitu terlepas nafas pada huruf fa tersebut. Wala wif tadabih.
da 2 harakah, bih, waqaf dengan sukun pada ha tu, bih. Kemudian ada tanda waqaf qaf lam ya, qaf lam ya. Okey, diutamakan kita waqaf. Seterusnya ula. Baik, ula tu tu baca pendek dah, jangan baca panjang. Sebab tu bukan waw mat, tu harfuz ziyadah, iaitu waw yang ada bulatan kecil tu. Ulaika lahum, la panjang, mat wajib mutasil, 4 tanpa 5 harakah. Bertemunya huruf mat dengan hamzah dalam satu kalimah. Ika lahum adha, hum adha. Mim sukun bertemu dengan ain, izhar syafawi. Jelaskan mim sukun tersebut. Adha, huruf ain tengah hukum. Dha 2 harakah mat asli. Bun ali, bun. Tanwin 69. Tanwin dhammah 69. Dhammatain 69 bertemu dengan hamzah. Dipanggil izhar halqi. Hukum dia izhar halqi. Kena jelaskan bunyi tanwin. Azabun. Azabun. Jelaskan. Makhraj nun mati itulah. Sebab tanwin dengan nun mati ni benda yang sama. Dalam Iqra' saya dah terang dah. Dalam pelajaran Iqra' yang malam tu saya dah terang dah. Berkaitan dengan tanwin, apakah beza di antara tanwin dengan nun mati. Tak ada beza lah, benda dia sama. Bunyi dia sama, cuma beza tu bentuk tulisan tu beza lah. Bunyi dia sama. Jadi ulama mengatakan sama. Tanwin dengan nun mati benda yang sama. Jadi kena jelaskan azabun, jelaskan bunyi tanwin tu, iaitu hujung lidah tekan makhraj nun lah. Sebab sama. Azabun ali, di pangkal halkum, bukan bukan di bawah ni. Ali, li 2 harakah mat asli, ya sebelum kasrah. Alimun, dhammatain bertemu waw. Dhammatain 99 bertemu waw, idgham ma'al ghunnah. Masukkan dhammatain ke dalam waw serta dengung 2 harakah. Alimun wa ma 2 harakah mat asli. Lahum mim mati, mim kosong bertemu dengan mim, idgham mislain, idgham mislain. Masukkan mim tu ke dalam mim yang kedua secara kamil di sini, sempurna. Rapatkan bibir dan dengung di hidung, 2 harakah. Lahum min nun mati, nun kosong bertemu dengan nun, sama juga idgham ma'al ghunnah. Di sini idgham ma'al ghunnah lah. Boleh juga kalau kita nak panggil idgham mislain pun boleh juga, sebab dia bertemu 2 huruf yang sama. Tapi kita panggil idgham ma'al ghunnah pun boleh juga. Sebab nun mati bertemu dengan nun. Tu. Idgham ma'al ghunnah iaitu masukkan nun yang pertama ini ke dalam nun yang kedua serta dengung. Kemudian masuk tu pula secara kamil, iaitu kita hilangkan makhraj dan juga sifat nun yang pertama, masuk secara sempurna ke dalam nun yang kedua. Cara sebut dia, ujung lidah tekan leleng keras dan dengung di hidung, 2 harakah. Min nasirin, 2 harakah, alif kecil sebelumnya fathah, mad asli. Sirin, si tebal lah, huruf sa tebal. Si, rin, ra kasrah, ra nipis, rin. Rin 24 ataupun 6 harakah, mad arid disukun. Dan ayat yang terakhir pada pagi ini, ayat 92 lah. Okey, lang nun mati, nun kosong bertemu dengan ta, ikhfa hakiki. Sembunyikan bunyi nun mati di sisi ta, sembunyikan. Lang, ketika dengung tu lidah kita tergantung. Lang tana, na 2 harakah mat asli. Tanalul, lul. Lepas waw tu ada harfuz ziyadah, alif yang ada bulatan kecil tu harfuz ziyadah, tidak dibaca, abaikan. Tanalul, alif lam qamalah. Jelaskan lam sukun tu. Tanalul birra hatta, birra. Ra fathah, ra tafkhim, ra tebal. Tanalul birra hatta, ha pedas tengah hukum. Hatta tekan pada ta ada syaddah. Ta 2 harakah mat asli. Tunfiqu,
nun mati, nun kosong bertemu fa, ikhfa hakiki. Tung dengan 2 harakah. Tunfiqu, qu 2 harakah mat asli. Qaf tu dibaca dengan tebal, qu. Dan yang mana waw sebelumnya dhammah. Tunfiqu mimma, mim syadah dengan 2 harakah. Mim syadah dengan 2 harakah wajib al-ghunnah. Ma 2 harakah mat asli. Tuhibbun, tekan pada ba ada syadah. Tuhibbun, bun 24 ataupun 6 harakah mat arid lisukun. Kemudian jim waqaf harus dibolehkan kita waqaf. Seterusnya wama 2 harakah mat asli. Tunfiqu, nun kosong bertemu fa, dengan 2 harakah ikhfa hakiki. Tunfiqu, qu 2 harakah mat asli. Ada yang mana ada alif bulatan kecil, harfu ziyadah tidak dibaca. Min syai'in, min nun mati, nun kosong bertemu dengan shin. Nun mati bertemu dengan shin, ikhfa hakiki, min dengan 2 harakah. Min syai'in, ya tu dibaca pendek kerana ya itu ada sukun. Syai'in, kasratain tidak selari bertemu dengan fa, ikhfa hakiki. Bunyi kasratain tu di sisi fa lah, sembunyikan. Syai'in fa innallah, nun syaddah wajib al-ghunnah dengan 2 harakah. Kemudian lafaz Allah, lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah dibaca dengan tebal kerana sebelumnya ada baris atas. Fa innallah, lafaz Allah ketika wasal 2 harakah. Bihi itu 2 harakah mat silah qasirah, iaitu selepas hadamir tidak ada hamzah lah. Bihi alim, ain tengah hukum, lim ma'arid sukun 24 ataupun 6 harakah. Okey, kita ulang baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufra. ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana telah pun selesai kita membaca ayat 90 hingga 92.
surah Ali Imran, muka surat 61 dan 62. Alhamdulillah. Dan telah pun selesai kita bincang hukum tajwid yang ada pada ayat tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan, saya kongsikan sedikit sebanyak pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat fahamlah dan dapat mengamalkan dalam bacaan seharian. InsyaAllah, mudah-mudahan bacaan kita sehari demi sehari semakin baik dari sebelum ini. Baik, dan saya minta tolong share. Saya minta tolong share lah. Live, setiap kali saya buat live, saya minta tolong share. Sebab ramai lagi yang belum mengetahui lah. Page kita ni ramai lagi yang belum mengetahui lah. InsyaAllah. Dan yang nak tambah ilmu pengetahuan tu bolehlah follow channel YouTube saya, Kelas Quran Tajwid. Dekat situ banyaklah video-video saya share, saya upload berkaitan dengan Quran lah. Dari segi hukum tajwid, bacaan Quran, ulang kaji Iqra, ulang kaji tahsin tajwid, banyak lagi ulang kaji bacaan gharib dan sebagainya. Banyaklah saya share dekat situ. Bolehlah yang mana nak tambah ilmu pengetahuan, nak tahu berkaitan makhraj huruf, sifat huruf, boleh tengok di YouTube. Dan minta tolong subscribe ataupun tekan klik pada langgan tu, yang tulisan warna merah tu, klik situ sebagai apa? Sebagai sokongan anda terhadap program-program ilmu yang telah saya lancarkan, insya-Allah. Baik. Dan jika ada sebarang soalan, boleh komen di ruang komen ataupun boleh terus WhatsApp saya pun tak apa, 0134634613. Baik, kemudian yang mana yang ada yang nak bagi sumbangan sebagai tanda sokongan, bolehlah sumbang ke kelas dan boleh disalurkan ke MyBank. MyBank nombor dia 152189269714 itu nombor ACC. Jika ada yang nak bagi sumbangan lah, tak kira lah berapa pun, boleh sumbang melalui akaun MyBank tersebut, insyaAllah. Baik, jadi sekadar itu dulu tuan-tuan dan puan sekalian. Jika ada masa lagi kita akan live lagi, insyaAllah. Yang mana nak follow silakan follow, yang berminat untuk belajar Quran silakan follow, insyaAllah. Anda akan mendapat ilmu-ilmu berkaitan Quran yang baik, yang tak tahu menjadi tahu, yang tahu akan lebih menjadi tahu, insyaAllah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.